Jepun, antara negara yang magical yang memang kami nak pergi. Oh, pecah-pecah bibir aku. Jin. Kita ada pekak. Kita ada badak. Dah sampai. Lepas minggu planning dengan wife, tibalah harinya. Kita bertolak daripada KLIA menuju ke Xiamen. Flight daripada KLIA ke Xiamen ambil masa lebih kurang 3 ke 4 jam macam tu. Dalam flight kita dapat makanan macam ni. Tapi saya dah request siap-siap untuk makanan vegetarian. Lepas 2 jam transit dekat Xiamen, kami terus fly ke Tokyo. Maka sampailah dekat airport ni. For the first time, saya dengan wife kita dapat menjejakkan kaki ke Jepun. Lepas dah ambil beg, saya agak risau kat sini. Takut dia check beg pula sebab saya bawa makanan daripada Malaysia. Selesai check beg, 2 makanan kena rampas sebab dalam tu ada daging. Tapi tak apalah, ada makanan lain yang masih ada lagi. Masa tunggu train ni kita beli satu kopi Wonda. For the first time saya beli kopi Wonda yang dalam tin. At the same time tin ni panas. Kita minum dalam train. Rasa dia agak manis. Tapi ni memang first time saya minum air daripada vending machine yang keluarkan air tin yang panas. Oh, agak culture shock sikit lah. Tapi manis tu memang tak boleh tahan lah. Saya dengan wife memang dah sama-sama excited dah. Pemandangan memang cantik dekat luar. Ngam-ngam kita sampai waktu petang. Cuaca memang sejuk sampai ke tulang. Ingatkan dah sampai. Rupanya ini apa hotel yang salah. Selesai check in, kita orang terus keluar untuk cari makan. Akhirnya kita pakai juga glove yang kita beli. Ingatkan sejuk biasa-biasa. Rupanya sejuk sampai ke tulang. Daripada hotel nak ke town Ueno ni ambil masa lebih kurang dalam 10 minit. Jalan kaki dalam 300 meter kita dah sampai dekat sini. Dekat Ueno ni memang ada banyak kedai-kedai hobi. Ini antara yang saya terus terjah. Kita tengok ada model Tamiya untuk GTR, ada pula GTR Nismo R35 Z-Tune, Nissan GTR yang standard pun ada juga. Saya terfikir sama ada nak beli malam ni ataupun beli kemudian. Tengok dekat depan ni ada banyak kedai slot-slot juga. Settle tengok mainan, kita pergi kedai baju. Saya tengok ada baju Arc'teryx, dia punya bag. Singgah pula dekat Lawson. Inilah first Lawson yang kami masuk. Tak tahu nak beli apa, saya decide nak beli aiskrim. Inilah aiskrim yang memang tak rasa aiskrim. Ambil jalan ni ada nampak pula satu R34. Kenapalah dia tak ada spoiler? Batang tu dia ada. Kita akhiri malam pertama ni makan ramen. Inilah kedai halal dekat area Ueno. Ramen yang halal. Not bad juga ramen dia. Sedap. Inilah for the first time saya rasa ramen yang memang original dekat Tokyo sendiri. Wife pun dah kenyang. Kita balik bilik, sambung esok hari kedua. Hotel dekat area Ueno ni memang ada banyak. Disebabkan dia dekat dengan train station dan juga dekat dengan town. Memang harga dia agak tinggi sikit lah. Bilik pun kecil, ngam-ngam je untuk 2 orang. Katil ni pun dah dekat sangat lah dengan cermin. Belah kiri tu ada dia punya toilet. Pagi ni kita orang nak keluar, tak sempat nak mandi lagi. Kita nak tengok apa yang ada dekat tempat breakfast. Jangan lupa pakai heat tag. Baju pun kena tebal-tebal sebab dia punya angin agak kuat. Terasa sejuk sampai ke tulang. Untuk hotel ni kita ambil 4 hari 3 malam. So setiap pagi memang kita akan dapat free breakfast. Dia dah include sekali lah. So untuk pagi yang pertama ni kita tengok breakfast apa yang ada. Macam saya tengok dekat sini, dalam tu ada miso soup. Lepas tu ada dia punya nak buat kopi kan. Restoran ni agak kecil lah. Restoran untuk hotel. Tapi okey lah sebab tak ramai yang breakfast kat sini. Mungkin sebab kita orang dah bangun lewat kot. Makanan macam ni. Ini je yang halal yang kita boleh makan. Saya ambil croissant, wife saya ambil roti. Lepas tu ada sekali dengan ni. Yang special ni, ini adalah
ikan salmon. Ikan salmon yang dia digrill. So saya buat kopi, kita pancur dulu. Lepas ni kita nak keluar. Kita make sure kita makan kenyang-kenyang pagi ni. Sebab kalau nak breakfast kat luar, tak tahulah berapa harga dia. So untuk pagi hari kedua ni, dah lepas breakfast, dah lepas mandi, kita decide untuk pergi ke Shibuya. Jalan kaki daripada hotel nak ke train station. Ambil masa lebih kurang 5 minit lah. Semalam kita sesat daripada train station nak ke hotel, ambil masa setengah jam. 1 kilometer kita pusing. So untuk hari ni kita dah tahu jalan shortcut. Ngam-ngam je terus sampai train station. Sedap pakcik menguap tak tutup mulut, nanti masuk syaitan. Turun daripada train station ni, kita singgah dekat satu mall ni. Dia ada jual macam-macam makanan. Saya ada jumpa satu kek yang ada gambar kucing hitam. Keluar daripada mall ni, barulah kita nampak perjalanan pertama sebelum kita nak sampai ke Shibuya. Ada jejantas yang memang besar untuk kita cross. Maka sampailah Shibuya. Nampaklah dah ada supercar kat sini. Macam-macam lagi. Orang pun dah ramai. Maksudnya kita berada dekat tempat yang betul. Tengah cross kat Shibuya ni, boleh pula jumpa Sarimah Ibrahim. Bertuah wife saya. Ini kedai yang first saya nak masuk. Kedai Bandai yang memang ada jual macam-macam action figure. Yang ni ada Goku, Gohan, Majin Buu, Jet Li. Ni. Sementara tu wife saya tengok pula bag-bag LV yang second hand. Time kita orang pergi ni ada Christmas sale campur dengan New Year sale. Jadi macam-macam sale lah. Kita orang baru settle satu kedai. Jumpa pula pakcik ni. Dia bawa chopper. Dia senyum je. Siap tunjuk peace lagi. Tunjuk good. Tak tahulah. Mungkin dia nak ajak kita ride. Bas ni memang comel. Kecil je. Macam bas Hachiko kan. Ada pula BMW Alpina B5 pun. Memang betul-betul rare lah kereta ni. Cantik. Dah sampai waktu tengah hari, kita singgah dekat sini. New York Lunch Chicken over rice. Dia macam style the halal guys kalau kat New York. Cuma yang ni versi Jepun. Saya order satu je, kita share 2 orang. Tak tahu rasa dia macam mana. Kalau tengok dekat atas ni, dia ada macam-macam krim putih. Bawah tu nasi kuning. Wife saya rasa dulu. So far rasa dia macam not bad sikit. Tengah-tengah sejuk macam ni, makan pula nasi-nasi yang panas macam ni, memang layan. Kita ingat nak naik Shibuya Sky, tapi tiket untuk waktu yang kami available ni dah penuh pula. Last kita naik mall ni, naik dekat dia punya rooftop. So far, view memang cantik. Building ni tinggi juga, so banyak view yang kita boleh tengok. At the same time, ini memang tempat lepak orang lokal. Yang penting, tempat memang cozy, cuaca memang cun sejuk. Yang paling penting, percuma, free of charge. Turun bawah, saya singgah kedai Solomon. Betul ke harga dia memang murah? Kalau saya cek balik, almost 30% harga lagi rendah daripada Malaysia. Nak beli Solomon ke nak beli On Cloud? Kita pergi test pula kasut dekat On Cloud. Dekat sini agak ramai, tapi lepas tunggu 2 jam dapat juga masuk. Add up, saya beli sepasang. Kita singgah juga kedai Onitsuka Tiger. Dekat sini memang betul-betul ramai lah. Memang sangat pack. End up, kita singgah kedai kopi. Duduk dekat Shibuya Crossing. Tengok view daripada atas. Dekat sini memang tempat yang ikonik. Ramai orang. Dekat sini juga untuk generasi Y. Kalau korang pernah tengok Tokyo Drift, dekat sinilah tempat scene di mana ia berlaku. Memang cantik.
memang ikonik. Selesai hari kedua, kasut dah dapat, baju dah dapat, kita balik hotel. Inilah hari yang ketiga, makan balik ikan yang kering ni. Hari ni memang layan, macam-macam keluar, tembak daripada bawah. Cuaca agak best, agak dingin, jadi kita orang decide untuk jalan kaki daripada hotel ke sini. Inilah kawasan Asakusa Temple. Nama temple ni adalah Sensoji, iaitu temple Buddha dekat area Taito, Japan. So temple ni memang dah lama, memang signifikan, memang besar dan cantik, tempat turis pergi. Even korang traveller pun memang wajib pergi ke sini lah. Bukan kita pergi sini nak tengok upacara, tapi untuk tengok dia punya seni bina, architecture. Nampak dia punya tanglong yang besar ni. Dia punya art berat tu memang cantik. Dekat luar temple ni pula memang ada satu jalan yang macam-macam peniaga-peniaga kat sini. Kalau kita nak beli souvenir ke, kalau kita nak cari macam-macam memang ada. Yang kedai pertama ni dia jual sabun yang masuk dalam bathtub tu. Saya pun lupa apa nama dia. Dekat kedai-kedai yang lain pun ada jual keychain, ada jual souvenir. Wah, saya dah nambang mata dah. Dia dah tengok macam-macam cream lotion dekat situ. Sambil kita tengok, sambil keluar kalkulator, kita convert. Kalau ikutkan kat sini, satu lotion tu, satu krim ni, harga dia 1000 yen, lebih kurang RM25. Untuk tempat turis macam ni, saya rasa harga dia agak reasonable lah. Kalau tempat biasa pun lebih kurang juga harga macam ni. Cuma dekat sini, pilihan dia ada macam-macam. Macam-macam bau. Orang pun agak ramai kat hari ni. Macam-macam art berat saya nampak dekat sini. At the same time, kita nampak juga ada orang yang makan strawberry. Misi mencari strawberry bersalut gula. Kita pusing dulu tengok macam-macam merchandise. Tak nak beli lagi. Kita nak beli strawberry. End up, kita jumpa kedai ni. Satu strawberry, sekejap lagi dah saya convert. Dapatlah satu cucuk ni, ada 2 batang. Saya belikan sekali isteri saya. Beli mochi strawberry. Dekat tepi, ngam-ngam pula ada orang jual model untuk action figure. Betul, action figure. Untuk Ultraman, ada Ultraman 3, Ultraman Taro, Ultraman Kitaro, Ultraman Lemang. Isteri saya dah senyum sangat dah ni. Dia dapat makanan yang dia suka. Bagus, dia suap saya dulu. Sensoji Temple ni adalah kuil Buddha yang tertua dekat Tokyo. Terletak dekat Asakusa. Sejarah dia memang panjang, dah berusia 1300 tahun. Kalau sejarah ringkasnya, pada mulanya ada 2 orang nelayan nama dia Himari dengan Takeri. Dia ada jumpa satu patung. Dia orang menamakan patung tu patung Kennen. Ketua kampung kawasan ni percaya yang patung tu sebenarnya adalah patung yang suci. Lama-kelamaan tempat ni ditukarkan kepada rumah ibadat. Inilah asalnya Sensoji. Kuil rasmi ni dibina pada tahun 645 yang menjadikan kuil ni adalah kuil yang paling tua dekat Tokyo. Jauh sebelum zaman Edo berkembang. Despaso mi soli, abasa situ pisuri, masih mandai. Selesai visit Sensoji Temple, kita orang berjalan kaki untuk pergi ke museum pula. Along the way tu kita singgah satu taman ni, taman public, sambil kita makan aiskrim. Aiskrim susu Kyoto namanya. Oh, memang betul-betul sedap. Saya ingatkan dia aiskrim vanila. Memang layan, rasa susunya kuat. Gigi pun jadi putih. At the same time, tadi masih ada lagi strawberry. Kita habiskan. Tapi strawberry kali ni, ya Allah, masamnya.
Perut dah tak tahan lagi, kita singgah Gyumon Ramen. Ini antara kedai ramen yang memang ramai orang suggest untuk makan ramen yang halal. Saya order satu yang creamy, isteri order satu yang spicy. Sepatutnya order satu, share dua je sebab portion dia sangat besar. Saya pula ambil yang creamy. Ya Allah, agak rasa muak kat situ. Wife saya ambil yang spicy. Yang ni memang sedap sebab dalam tu ada chicken katsu. Tengok tu, dia punya kuah warna merah. Sambil makan, sambil hirup, pedas-pedas sikit. Memang layan. Saya punya pula memang creamy. Hirupan pertama memang sedap. Masuk hirupan yang kedua, dah jadi muak tak habis. Video. Selamat pagi untuk hari yang keempat kita check out daripada hotel dekat Ueno ni. Tolak kita punya luggage untuk masuk dalam train. Sebelah tu ada Shinkansen sebab hari ni kita nak pergi Kawaguchiko. So pagi ni kita pergi Oryx Car Rental untuk ambil kereta sewa kita. Kita ambil kereta yang jimat minyak, kereta Suzuki Hybrid. Lepas checking, bagi dokumen, dapatlah sebuah kereta yang baru. Ngam-ngam sebelah car rental ni ada Ion kecil. So kita beli pizza instant yang halal, pizza margarita. Kita mulakan perjalanan daripada Tokyo menuju ke Kawaguchiko. So ini first time saya driving dekat Tokyo. Mula-mula agak excited tapi takut juga. Harga untuk sewa kereta ni sehari 12,000 yen. Nanti saya convertkan lah, saya letak dekat tepi ni. Saya sewa untuk 3 hari. Boleh je kalau kita nak naik train ataupun bas pergi Gunung Fuji. Tapi saya decide untuk sewa kereta. Kita kena sewa sekali dengan dia punya kad ETC. Kad ETC ni macam kad kita punya smart tag lah. So untuk kita punya kereta sewa ni, setiap kali kita tap je kad tu, dia akan kumpulkan semua duit tol ni. Kita akan bayar ketika pulang kereta nanti. Kita dah masuk highway dah. So kalau tengok dalam kita punya Waze ni, perjalanan ambil masa lebih kurang 2 jam setengah daripada Tokyo nak ke Kawaguchiko. So nikmatilah pemandangan yang indah ni. Tu Gunung Fuji dah nampak dah daripada tepi. Wah, cantiknya. Sampai juga kawasan Kawaguchiko. Inilah Lawson yang famous tu. Orang ramai sangat ambil gambar kat sini. Jadi kita orang pun gerak ke tempat lain. Nasib baik bawa kereta, so kita boleh pilih parking spot sendiri. Kita bergerak ke Churito Pagoda. Tempat ni sebenarnya bukan temple. Dia adalah tempat yang digunakan untuk memorial rakyat Jepun yang terkorban masa peperangan World War II. Dibina pada tahun 1963. Untuk naik ke atas, kena naik lebih kurang 400 anak tangga. Tengok wife saya ni, dia dah macam semput dah, hidung kembang kempis je. Bila dah sampai dekat atas ni, memang view cantik. Alhamdulillah, time ni awan tak ada dekat Gunung Fuji. Jadi kita nampak kawasan ni memang luas, nampak sampai top. Bila dah waktu maghrib, dah sunset, memang cantik. Lampu dah mula buka. Time ni memang waktu yang macam romantik sikit lah. Memang nice. Untuk malam ni tak ada banyak restoran Muslim yang available kat sini. Jadi kita masak je lah kat rumah. Saya beli kembara meal. So kita letak air je. Lepas tu dia akan panas sendiri sebab dia ada heat pack. Menu malam ni adalah nasi gulai sawah. Gulai sawah pula. Ni bukan gulai kawah. Apa nama makanan ni? Alamak, saya pun dah lupa. Daging salai. Daging salai masak lemak. So far memang kena dengan kita punya taste. Tumbuhan semua dah gugur sebab cuaca sejuk sangat. Saya pegang rumput kat bawah ni dah macam ais. Dia jadi hancur.
Rupa-rupanya rumput ni pun dah jadi beku dah. Tempat ni memang sejuk lah. Tengok balik temperature dekat luar, -2 rupanya. Patutlah sejuk lain macam. Silap lah, kenapalah saya tak pakai 3 layer. Ini tengah acah-acah je ni, konon-kononnya tak sejuk. Kita pun bergerak ke Kawaguchiko. Daripada sini kita nak tengok Gunung Fuji dengan lebih dekat. Memang tercengang. Hari ni memang cuaca memang elok. Jadi kita dapat lihat Gunung Fuji sampai ke atas dengan clear. Nampak dia punya snow cap mountain tu. Gunung Fuji ni antara gunung yang paling tinggi dekat area Tokyo. Dekat area jalan ni pula, sebabkan kita sewa kereta, kita boleh akses banyak tempat, banyak angle. Kalau naik bas memang best, memang cepat, tapi kita agak limited lah daripada segi pergerakan. Korang tengok Lawson ni punyalah ramai. Bila sewa kereta, kita boleh pergi tempat yang macam ni. Kita boleh parking dekat tepi jalan. Tapi parking tu kena minta izin dulu tau. Dah ambil gambar cantik, kita lambailah tangan dekat Gunung Fuji ni. Cantik pula roller coaster tu kat situ. Rasa nak nangis pula. Kita nak pergi next, Matsumoto. Nak breakfast, makan kat R&R. Comel kek Gunung Fuji. Kek, coklat. Kecewa betul. Banyak-banyak makanan sedap ni. Cookies ni je yang halal. Ini kat Malaysia pun ada juga. Oleh lah, janji halal. Okey, so makanan yang lain ni memang sedap, tapi kebanyakannya memang tak halal. Chips yang Ani nak tu pun tak halal juga tu tau. Nampak kek tadi, kek Gunung Fuji tu. Memang cantik, kek span tu. Tapi bahan dia, ya Allah, menakutkan. Ini Doraemon. Ada jual angin daripada Gunung Fuji juga. Pandai diorang buat bisnes. Kita sambung perjalanan pergi ke Matsumoto. Jauh lagi ni. Ada M4. Ini M2. Orang sebelah ni pun dah tidur dah. Tak tahulah. Banyak lagi ni kita tengok ni. Kita dah sampai Pekan Matsumoto. Dekat town ni lah ada lagi macam-macam benda yang best. First kali kita singgah Family Mart dulu. Perut memang dah lapar lah. Kat Family Mart ni ada juga banyak lah pilihan untuk makanan halal. Tapi end up kita beli mi ramen je lah. Makan dalam kereta. Family Mart dia memang ada banyak pilihan makanan, tapi kebanyakannya memang non halal lah. At the same time, diorang tak sediakan tempat untuk kita makan. Jadi kita terpaksa makan dalam kereta. So ada juga ramai yang tengah makan dekat luar tu. Diorang makan sambil duduk bersila je tepi jalan. Inilah Matsumoto Castle, atau nama gelaran dia adalah Crow Castle Karasujo. Dipanggil Crow Castle ni sebabkan dia punya warna adalah warna hitam. Nampak macam gagak kalau tengok daripada jauh. Untuk sejarah ringkas, masjid pula, Castle ni dibina pada abad ke-16 pada tahun 1593 dan salah satu daripada 12 istana Jepun yang masih kekal, tidak musnah dan juga tidak dibina semula. Digunakan untuk pertahanan, bukan sekadar simbolik. Ini adalah antara istana yang tertua dekat Jepun. Dekat sekitar ni ada parit yang refleksi gunung dan juga istana. Cantik betul bila cuaca clear macam ni. Alang-alang hari ni memang tak ramai orang, memang just nice. Tapi kita jumpa orang yang kenal kita pula dekat sini. Katanya, "Bang, saya nampak abang lah. Abang boleh tak tolong kirakan kereta?" Ingatkan orang Jepun, rupanya orang Malaysia. Istana ni tutup hari ni sebab malam ni adalah malam New Year. Jadi kita hanya boleh dapat ambil gambar daripada luar. Alang-alang sekarang ni kita masih ada masa lagi. Saya plan kita straight ke Hakuba Nagano.
Drive daripada sini nak ke Hakuba ambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit. Kita tengok pemandangan dia macam mana pula. Lalu je jambatan ni kita akan keluar ke highway. Tapi kita tak nak bayar tol, jadi kita ambil laluan yang tanpa tol. Highway juga, tapi highway yang pemandangan kampung. So keluar daripada tunnel ni dah mula nampak kesan-kesan salji yang warna putih ni. Wah, time ni memang dah excited lah. Isteri saya bentuk! Bentuk ni! dah sampai. Tak lagi? Footsteps vanish in the white glow. Can you hear the sound? The falling gentle, falling slow. Oh, macam awak nampak. Kita lari. Cepat betul, hari dah gelap. Padahal baru pukul 5 petang. Kita pun balik ke Matsumoto. Tapi sebelum ni kita singgah ke mall. Alang-alang kat sini ada mall yang masih buka lagi. Kita try cari makanan ke merchandise kat sini. Tapi tak ada apa yang halal. Kita pun balik dengan tangan kosong. Check in hotel, bersedia untuk besok. Hotel dekat Matsumoto ni agak murah. Mungkin sebab saya book direct, bukan daripada Agoda ke atau apa. So, harga satu malam lebih kurang RM160 untuk kawasan yang cantik macam ni. Semalam kita dah ke Hakuba, tapi untuk hari ni kita akan pergi Hakuba lagi sekali. Cumanya, kali ini kita akan pergi ke ski resort. Kita akan experience main ski for the first time in our life. Sebelum tu kita isi minyak dulu. Selepas kita jalan 2-3 hari, hari ni minyak dah nak habis pula. Tak tahulah berapa kena isi, berapa harga seliter. Untuk minyak standard kereta ni 1 liter 159 yen. Kalau saya convertkan lebih kurang RM4.12, bukan RM1. So agak mampu milik lah, boleh cerita lah. Kereta yang saya ambil pula adalah kereta kecil dan ini adalah kereta hybrid. Total up full tank untuk kereta ni adalah RM112, lebih kurang 40 liter rasanya. Tapi okey lah, untuk full tank ni boleh jalan lebih kurang 700 km. Agak berbaloi lah. So kita berhenti dekat tepi jalan ni sebab ada satu spot yang cantik. Nampak tak gunung ni? Masya Allah, cantiknya dia punya view. Cantik juga perempuan yang baju putih ni. Ini yang seronok bila kita pergi drive kat negara orang. Kita boleh berhenti dekat spot yang kita nak. Wife saya pula teringin dia nak drive. Kita bagilah sambil dia minum kopi. Bila keluar je daripada terowong ni, kawasan dah mula putih kiri dan kanan. Bermaksud kita dah hampir sampai ke Nagano. Tak sabar lah saya nak tengok macam mana keadaan snowfall untuk hari ni.
Kita sampai dekat ski resort ni agak lewat dah. Lebih kurang pukul 10.30 pagi. Selalunya orang akan sampai sini pukul 7 ataupun pukul 8. Sebab waktu siang agak pendek. Kita terus masuk dalam, kita tengok apa yang ada dekat sini. So dekat sinilah tempat untuk kita sewa segala kita punya equipment. Contohnya kalau nak pergi main snowboarding ataupun nak pergi saja tengok, kena ada proper equipment sebab snow agak dalam. Jadi saya tengok dekat sini ada banyak benda yang kita boleh rental. Tapi sebelum kita nak rental tu, ya Allah, dia punya kedai merchandise memang betul-betul menarik lah. Gula. Hah? Tengok. Comelnya patung kubah ni. Yang itu banyak. Itu magic. Wah, yes, tinggi penyet. RM5,500 apa lah? Tadi bos 5,500 pun dah 100. Beginners, Yeah. alright. Is it first time? My first time. Oh, nice. It's quite heavy, right? Yeah, it's quite big boots. So yeah, you can try and see how they fit. Okay. It's alright. Oh, it has to be. No, if you like lean forward like that, how does it feel? Is it still? Tapi best lah sebab tak berangin. Berangin lah. Kurang. Untuk harga rental equipment ni agak reasonable lah. Kalau saya tengok balik harga kasut saja dekat RM3,000. Sewa ni okey lah RM200 boleh pakai the full day. Cuma kita sampai lewat kan. Jadi kita naik cable car ni untuk naik ke ski resort belah atas. Untuk cable car ni pula satu kepala harga lebih kurang RM90. Dia akan bagi dekat situ deposit RM25. Jadi bila kita pulangkan kita punya kad tadi, waktu kita turun kita akan dapat balik RM25. Jom kita tengok macam mana view dekat atas ni. Gambar. It's a snowfall. Itu dia. Itu dia. Macam penguin. Tu. Sebelum kita nak turun untuk main snow, main ski, kita isi perut dulu lah. Nasib baiklah ada beberapa makanan yang kita boleh makan kat sini. Yang pertama ada fries, yang kedua adalah sup kelendek. Jadilah buat panas-panaskan perut, buat isi perut dulu. Saya mengintai daripada tepi, tengok macam mana orang ni belajar cara untuk ski. Nampak macam senang. Saya pun cubalah.
Punyalah laju. Mak ai tergolek bang. Aduh pedihnya. Nasib baik orang tak nampak. Nasib baik wife tak nampak. Malu malu. Baru lepas tergolek. Tinggi lagi. No. Alang-alang dah turun separuh jalan, rasa macam rugi pula kalau saya tak turun gunung ni sampai habis. Apa nak jadilah. Okey, alang-alang hari ni 1 hari bulan 1, azam baru, benda baru keluar daripada comfort zone. Saya nak turun bukit ni gunakan ski. Walaupun saya first time, kita buat posisi macam buat pizza ni supaya dia tak jadi laju turun ke bawah. Kita kontrol slow-slow. Tadi tengok budak-budak yang lain tu senang je. Mak ai curam bai. Gunung ni punyalah tinggi. Dah tergolek. Kan dah mendapat. Saya berjaya turun gunung ni dengan ski walaupun tergolek. So untuk naik balik kita kena naik. Apa ni orang panggil macam kereta kabel, chairlift, naik sampai atas. Berjaya juga. Agak tinggi tau curam tadi tu. Daripada gunung atas tu sampai ke gunung bawah. Biarlah rahsia. Sebab tergolek. Selesai aktiviti dekat ski resort. Tepat pukul 4 dia tutup. Nampak macam dah nak maghrib kan. Padahal baru pukul 4 suku je time ni. So kita pun tak puas main. Tu yang pasal orang ambil ski resort ni, diorang ambil 2-3 hari tau. Mula daripada pagi, habis sampai petang. So kita pun on the way balik ke Matsumoto semula. Baru pukul 5 lebih dah gelap macam malam. Itulah, time winter ni memang seronok. Tapi dia punya waktu siang, waktu matahari terbit tu agak kejap. Good morning sunshine. Hari yang ke-7 kita nak check out daripada Matsumoto. So hari ni perjalanan kita agak panjang. Minum kopi dulu. The only thing yang tak best lah pasal hotel ni, saya terpaksa parking jauh. Sebab parking hotel ni dia adalah parking affiliate yang gabung dengan brand-brand parking yang lain. Jadi tapi okey lah, sebab on the way nak pergi ambil kereta tu, walaupun 600 meter, jalan dia agak cantik. So bila dah selesai ambil kereta, dah selesai check out, kita terus bergerak ke Tokyo pula. So untuk hari ni perjalanan kita panjang sebab kita nak ke Osaka. Kita kena pulangkan kereta dulu selepas sewa 3 hari. Sini lagi tu, hujung tu. Dah dekat satu. Macam tu ya. Baik, stop. Kita sewa kereta ni dapat minyak full. Jadi bila nak pulangkan balik kereta ni, sama juga kena make sure minyak ni full. Kalau tidak memang kena charge lah.
Jadi overall kita isi 2 kali saja. So akhirnya sampailah ke Oryx Car Rental. Kita plannya untuk sewa kereta ni 4 hari 3 malam, tapi kita cancelkan. Kita sewa 3 hari saja. So lepas pulangan kereta, kita dapat refund untuk 1 hari tu. Kenapa saya awalkan sehari? Sebab saya nak direct terus ke Osaka. Hai, selamat datang. Airbnb Jepun. Uish, pedih tu. Laundry room dan juga toilet. Ada lagi kembara meal untuk malam ni. Kembara meal nasi goreng kampung. Saya ada beli sekali dengan salmon grill. Ini yang beli dekat 7A tadi. Kita tinggal panaskan je. Apa rasa dia? Kita panaskan dulu. So far memang bau dia memang bau yang sedap ni. Hari yang ke-8 kita nak explore Osaka. Semalam memang agak penat daripada Tokyo sampai ke Osaka. So hari ni kita nak relax-relax tapi tak nak ambil train. Kalau tengok kita punya map ni, daripada Airbnb nak ke Grikomen ambil masa 45 minit, 2.3 km. Baru start jalan, wife saya dah buka kasut. Katanya kasut ni tak selesa. Tapi okey lah kan. Sebab kita jalan-jalan keadaan yang sejuk, memang tak berpeluh. Beza betul. Ada kereta ni pula. Ini kereta favourite saya ni, 964 Porsche. Terjumpa pula satu kedai pre-love, kedai bundle. Kedai bundle ni memang dia tak ada penjaga. Jadi semuanya kena bayar pakai elektronik, bayar sendiri, ambil saiz sendiri. Memang menarik lah kedai ni. Kita tengok apa barang yang ada. Kita try pusing-pusing dulu. Kedai ni kecil tapi barang dia memang agak cantik lah. Kalau kita kat Malaysia ni, kedai bundle dia ada satu bau yang sama. Dia macam bau softener tu kan. Tapi untuk bundle Jepun dia tak ada bau tu tau. Tengok ni, Tommy Hilfiger, seluar Levi's. Seluar Levi's berapa ni? Saya pun lupa. Ada seluar Lee juga. Ini jaket Columbia. Kalau baru memang mahal lah. Kalau dekat sini agak affordable lah. Rasanya selai dalam RM50 kot. Columbia pun ada juga. Ada lagi banyak dekat sini. Saya nampak ada t-shirt. Bukan, ada jaket Champion. Jaket Champion. Ada Supreme ada. Okey lah kan. Tapi kita tak nak spend dekat benda pre-love hari ni. Kita nak jalan-jalan je dulu. So keluar daripada tempat ni, kita kena cari breakfast dulu. Saya ada nampak satu kedai ni, ada kedai merchandise. Alang-alang kita tak beli apa-apa kitchen lagi kan. Kita tengok harga dia okey ke tak okey. Banyak pilihan dekat sini tau. Tengok isteri saya dah rambang mata dah. Tak beli apa-apa. Sebab kita nak kena beli. Ni makanan dulu ni. Ini antara makanan yang favourite kita kat sana lah. Antara yang kita boleh makan, roti sandwich telur. Sure. Why don't you go to Tokyo? Long time ago. 3 days is too long. But Tokyo people.
Selamat hantar ke isteri tempat untuk dia shopping. Saya pula pergi tempat untuk cari shopping. Mandrake Grand Chaos. Dekat sini ada macam-macam action figure. Tengok ni, Jackie Chan, Police Story. Ada Star Wars, Dragon Ball, Majin Buu gemuk, Majin Buu kurus, Goten, Gotrang, apa lagi lah, Super Saiyan 5, Super Saiyan 6. Ini yang paling best. Model untuk diecast. Ignition model. Ini Craft Lab ni orang Malaysia ni, tak silap saya. RWB. Tak tahulah. Memang masyuk kalau dia dapat beli kereta ni. So untuk Osaka ni ada macam-macam aktiviti yang kita boleh buat. Kita singgah sini lepas shopping untuk makan tengah hari. Kobe Halal Ramen. Pekerja dia Indonesian kat sini. Semuanya baik-baik. Saya order sekali dengan takoyaki. Takoyaki special. Selalunya makan dekat Uptown je. Ini dekat Jepun. Sana. Kita sampai sana. Let's jom. I can pay by card. Only cash. Arigatou gozaimasu. Ding 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 ding. Ding ding cik ding ding ding. Dun dun dun. Dun cik ding ding ding. You tak sejuk ke makan aiskrim? Sejuk eh? I'm in love. Oh yo, comelnya. Oi, marah ya. Dia tak you. Bismillahirrahmanirrahim. Over here. Everybody say Gomare! Rasa lega, rasa puas dapat tengok Osaka Castle depan mata. Sebelum ni hanya tengok dekat dalam internet je. Dekat sini diorang boleh bawa pet berjalan-jalan. Tengok ni, dia punya train pun cantik juga. Super Nintendo World. Super Mario. Memang Osaka ni terkenal dengan Disney World. Bukan Disney, Universal Studio Osaka. Lepas 9 hari barulah kita dapat try daging Wagyu original Jepun yang memang halal. Overall bagi saya memang sedap, cair di mulut. Tapi jangan gelojoh, panas sangat bila masuk dalam mulut, kena lidah memang melecur. Harga pun not bad. Kejap lagi saya letak kat tepi. Tak sempat nak tolong convert untuk korang. Ini makan Wagyu sampai puas. Cuma ada 90 minit je. Last day kat Osaka, kita nak cari merchandise. Osaka takoyaki nande ya nen? Kita
kita bertolak daripada Namba Station. So far dah 3 kali kita sesat dekat stesen ni. Sebab Namba ni dia ada multiple train. Kami asyik salah ambil train je. Oh, penat juga kalau dah salah ambil train, nak pusing balik dekat stesen yang betul. Lepas struggle ke hulu ke hilir, tukar train, patah balik ke Namba Station, end up kita berada dekat stesen yang betul. Dekat sini terlampau awal pagi. Mall buka pukul 10. So saya rasa memang kita kena lepak kejap lah. Ngam-ngam kita naik tingkat 7 ni, ada library yang buka. Dia macam level Kinokinoya dekat KLCC tu, tapi 10 kali ganda lagi besar. Kebanyakan buku-buku dekat sini, alat tulis, semua kategori yang premium. Kamera ni pun sama juga. Ada satu tester, tak tahulah dia tak takut ke orang curi. Inilah kedai yang memang wife saya cari daripada semalam, hari-hari yang sebelum ni. 3 coin plus. Dekat sini kita boleh beli macam-macam merchandise pada harga yang lebih murah. Dia lebih kurang macam Daiso tapi kategori yang premium sikit. End up kita beli satu bag luggage untuk simpan pakaian. Dotonbori ni adalah nadi kepada Osaka. Tempat yang kita nampak betul-betul hidup. Tempat ni dah bermula sekitar 1612 dah. Dekat sini macam-macam ada. Kalau kita tengok kat sini, ada shopping, ada LED light, ada juga makanan yang halal. Ini kedai ramen yang kita pergi semalam. Hari ni kita repeat balik sebab sedap satu, yang kedua harga dia affordable. Wife saya shopping buat kali terakhir untuk barang-barang merchandise. Adalah sikit-sikit sabun, gula-gula, coklat, semua yang tax free kat sini. Saya hantar dia balik dulu sebab kata dia dah sakit kaki dah. Lepas ni kita keluar pula. Kita pergi cari toys, action figure. Tapi kali ni saya tak larat nak jalan kaki sebab almost 3 km. Jadi for the first time, saya ambil taksi. Osaka adalah syurga untuk anime dan juga toys. Dia berbeza daripada Tokyo. Kedai yang saya pergi ni, dia ada banyak barang-barang yang second hand, barang-barang toys yang used, old stock, collectible. Orang beli sebab minat, bukan semata-mata nak pamerkan dalam kita punya almari tau. Ini contoh ignition model, diecast untuk kereta. Ada skill 16, skill 24. Saya pergi ke kedai yang warna biru ni pula. Aduh, dah lupa pula dia punya nama. Yang ni lagi murah sebab dia adalah barang second hand yang dah buka kotak. Kalau dekat kedai yang baru, mungkin harga dalam 3,000 yen. Kalau dekat sini, half price. Ada yang dapat 1,000 yen, ada yang 2,000 yen. Kejap lagi saya tunjuk apa yang saya beli. Baru shopping dekat tingkat 1, plastik dah besar pula. Kita naik tingkat 2, macam ada banyak lagi toys dekat atas ni. Tadi saya jumpa Dragon Ball. Kalau dekat atas ni saya nak cari mainan kereta pula. Saya nak tengok diecast, apa yang ada. Kita dah dapat greeting daripada robot 2 ekor yang besar ni. So korang boleh tengok dalam ni ada macam-macam lagi. Ada Gundam, ada Mast Rider, ada toys-toys yang old school juga, yang lama-lama tapi masih dalam perfect condition. Yang ni ignition model untuk BMW old model. Memang betul-betul cantik. Ada Porsche, Lexus 694, E30, Advance GT. Tu ada EK9. Settle tengok kereta mainan, kita pergi Autobag pula. Ngam-ngam saya sampai kedai ni dah tutup. Saya pulang dalam keadaan kecewa. Tak sempat kita nak tengok apa yang ada dalam Autobag Japan ni. Ini antara mainan yang kita dapat. Super Mario Toys, agak besar. Yang ni pula saya tak tahu apa namanya, tapi harga murmur.
Hari yang ke-11, hari untuk check out. Dah lepas kemas bilik, kita drop kunci. Hari ni kita nak ke Kansai Airport untuk balik ke KL. Tapi sebelum tu, tengoklah kita punya luggage. Punyalah banyak, nak bawa naik train ni. Tapi at the same time, kita keluar awal pagi. Memang rushing. Kita berlaga dengan Tokyo punya trafik. Time-time ni memang semua orang dekat Jepun dah start nak pergi kerja. Kita orang pula memang turis yang bawa beg macam-macam. Aduh, hai, tolak jauh pula tu. Kansai Airport adalah airport yang atas laut, airport yang terapung. Lepas settle letak beg, kita singgah kedai kat sini. Mungkin ada last minute shopping, tapi so far korang tahulah kalau kedai dekat airport memang harga airport. Kita singgah pula dia punya food court. Ada satu ramen yang halal. Kita order udon dekat sini. Macam-macam ada tempura itu, tempura ini. Saya order udon dengan tempura udang dan juga sotong. Harga not bad. Wife saya sempat tengok barang makeup. So far barang-barang makeup dekat sini agak murah juga daripada Malaysia. Lebih kurang 40% less. Ingat nak beli perfume. Tapi tak payahlah. Nak beli toys pula, dah beli juga. Beg pun dah penuh. Tak payahlah. Selamat tinggal Jepun. Kita akan jumpa lagi. Review sikit makanan dekat Junior Airlines ni. Sebelum kita nak transit kejap lagi, dia dah bagi makan siap-siap dah. So far yang boleh makan okey lah. Untuk makanan yang dia bagi pula, hari ni saya dah request untuk makanan seafood yang dalam kotak ni. Ini dia punya snack sajalah. Ada biskut, ada kacang-kacang. Yang tu saya tak tahu. Yang tu ada chili oil pun dia bagi juga. Okey lah kan untuk hari ni. So guys, semoga kita berjumpa lagi dalam travel log yang akan datang. Tengok makanan ni nampak macam sedap. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you. Follow our journey sampai habis.